Okay, dah start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat. Hari ini saya Nur Nadira binti Abdul Razak daripada Pengurus Pusat Internet Sungai Rambai bersama dengan Wakil Kemas iaitu Pemaju Masyarakat Hub Digital Kemas PKM Serkam Negeri Melaka. Hari ini saya akan menemu ramah saudara Fiza dan akan bertanya tentang kemas dan fungsi-fungsi kemas yang terdapat di Serkam. Okey, jadi sebelum tu sila perkenalkan diri dulu Cik Fiza. Okay, kita santai-santai je. Okay, nama saya Muhammad Fiza bin Muhammad Fuad. Muhammad Fiza bin Muhammad Fuad, jadi boleh panggil Fiza. Berumur 28 tahun. Bertugas di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas PKM Serkam, di Pusat Digital Komputer PKM Serkam. Sudah bertugas ataupun berkhidmat bersama Kemas selama 2 tahun lebih. Dan saya menetap di Sungai Rambai, Melaka. Okey. Jawatan tadi Jawatan dia sedia. Oh ya, saya jawatan di PKM Serkam ni adalah sebagai pemaju masyarakat bagi hub digital ataupun pusat digital komputer Kemas di PKM Serkam. PKM Serkam. Okey. Okey, kita terus buka slide. Ke nak briefing dulu pasal Kemas Serkam lah. Boleh Cik Fiza terangkan tentang fungsi kemas di Serkam. Fungsi-fungsi kemas di Serkam. Okey, fungsi kemas di Serkam Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang fungsi-fungsi yang ada di Serkam ni, kita sendiri nak tahu apa tu sebenarnya kemas tu, maksud kemas tu sendiri lah. Jadi untuk makluman semua, sebenarnya Jabatan Kemajuan Masyarakat ni ataupun lebih sinonim lah dengan kemas ni adalah lanjutan daripada jabatan dari bahagian pelajaran dewasa yang telah ditubuhkan pada tahun 1961. Masa tu ianya di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia lah pada tahun 1961. Tapi pada tahun 1970 dengan pelancarannya dasar ekonomi baru, bahagian pelajaran dewasa ni telah di-brandingkan ataupun dijenamakan semula sebagai bahagian kemajuan masyarakat ataupun orang panggil sebagai kemas lah. Dan kini nama barunya adalah Jabatan Kemajuan Masyarakat lah, yang sinonim dengan kemas. Dan sekarang ni kemas ni merupakan salah satu agensi ataupun jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi kemas ni konsep ataupun tujuan pelaksanaannya adalah untuk membantu dari segi pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat luar bandar tu sendiri. Jadi kemas ni berperanan lah dalam membantu masyarakat di luar bandar ni dari segi memberi pendidikan, sama ada pendidikan akademik untuk anak-anak tabika ataupun anak-anak prasekolah, dan juga pendidikan dari segi kemahiran kerohanian dari segi ataupun untuk masyarakat golongan dewasa sendiri. Itu adalah fungsi ataupun konsep tujuan kemas ni diadakanlah, diwujudkanlah sebelum ini. Kemas, okey. Jadi pendek kata kemas ni ialah satu pusat untuk latihan, betul tak? Kita di bawah jabatan kemas ni sebenarnya ada apa orang cakap wujudnya pusat-pusat latihan ataupun kelas-kelas kemahiran seiring dengan tujuan kemas itu diadakan untuk membantu ataupun melahirkan ataupun membantulah khususnya masyarakat luar bandar tu dari membantu untuk dari segi akademik ataupun dari segi pembangunan masyarakat tu sendirilah. Okey. Kita seterusnya. Okey. Dah tahu sejarah kemas. Jadi kita nak tahu sejarah sedikit sebanyaklah sejarah penubuhan kemas di Serkam ataupun di negeri Melaka.
okey di Melaka. Okey, untuk makluman sebenarnya kita setiap negeri ni kemas ni dia dibahagikan mengikut parlimen masing-masing. Jadi di setiap parlimen, ya apa tu? Setiap parlimen ada kemas? Betul, setiap parlimen tu kita ada pejabat kemas parlimen masing-masing lah. Di situ setiap parlimen pula kita ada dia punya penyelia kanan ataupun penolong pegawai pembangunan masyarakat yang menyelia setiap aktiviti-aktiviti kemas di setiap parlimen. Jadi setiap parlimen ni kita akan ada pusat kegiatan masyarakat tu sendiri. Di pusat kegiatan masyarakat ni disediakan perkhidmatan seperti kelas kemahiran lah, seperti yang saya cakap kan, kelas kemahiran yang ada contoh kelas kemahiran jahitan, kelas kemahiran memasak, kelas kemahiran craft, kelas kemahiran komputer, kelas kemahiran apa lagi yang saya boleh cakap tadi, komputer. Kita ada juga pusat sumber, kita ada juga tabika. Jadi perkhidmatan yang telah disediakan ni adalah untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat di luar bandar tu sendiri. Okey. Sekejap ya. Saya okey. Sekejap saya nak buka slide sekejap. Okey. Okey. Ya. Ada soalan? Okey, untuk next soalan. Okey. Saya kemas diri serkam tadi kita tahu. Okey. Kita go through untuk ni lah. Terus masuk dekat serkam punya fungsi di serkam. Boleh? Okey, boleh. Okey. Jadi saya first kita tunjuk yang ni lah. Lokasi PKM Serkam. Okey, lokasi PKM Serkam ni berada di Kampung Serkam Darat, di Jalan Muar Melaka Lama, Muar Melaka. Tempat yang agak strategik lah, di mana di situ merupakan pejabat kemas untuk daerah Jasin. Di situ merupakan pejabat kemas untuk daerah Jasin. Dalam masa yang sama di situ juga adalah pusat kegiatan masyarakat. Yang mana tadi setelah saya terangkan, dekat dalam pusat kegiatan masyarakat tu ada perkhidmatan ataupun kemudahan-kemudahan lain yang disediakan. Selain daripada kelas-kelas kemahiran, kita juga ada kemudahan-kemudahan lain seperti asrama. Kita ada juga pusat masakan, kita ada juga bengkel jahitan, kita ada hub digital ataupun pusat digital komputer, kita juga ada tabika kemas, dan kita juga ada pusat sumber. Ini semua adalah untuk kegunaan khususnya untuk masyarakat lah, masyarakat luar bandar, khususnya di Dun Serkam tu sendiri. Jadi kemudahan ni adalah untuk masyarakat sebenarnya. Okey. Jadi kita tunjuklah gambar pemandangan dan bangunan di Serkam, kemas Serkam. Betul, ni merupakan kita dapat lihat ni pintu masuk. Betul, ni pintu masuk. Pintu utama kan? Pintu utama. Okay. Saya nampak ada bas kat belakang tu. Kemas pun ada sediakan bas ke? Okey, bas ni sebenarnya ketika gambar ni dah ambil adalah masa ada khusus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia maknanya dia gunakan asrama yang berada di sinilah, asrama dan dewan yang ada di PKM Serkam untuk mereka laksanakan kursus. Maknanya di PKM Serkam ni bukan hanya tertumpu kepada masyarakat di Dun Serkam saja untuk menggunakan kemudahan yang ada, tapi agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan lain, contoh macam Kementerian Pendidikan sendiri bersama-sama menggunakan kemudahan yang kita kemas. Betul. Okey, kita berbalik kepada soalan perkhidmatan. Perkhidmatan tu adakah boleh diguna oleh semua orang awam ataupun untuk jabatan-jabatan kerajaan sahaja? Okey, untuk kemudahan sebenarnya untuk masyarakat. Jadi masyarakat tu memang tertumpu pada orang awam dan juga agensi-agensi jabatan lah sendiri.
Maknanya memang terbuka sebenarnya, terbuka. Cuma Terbuka. kita perlu melalui prosedur yang telah ditetapkan lah. Mungkin daripada pihak jabatan kita kena memaklumkan kepada pegawai kemas daerah, hantar surat untuk maklumkan kita nak menganjurkan program dan ingin menggunakan kemudahan dewan ataupun kemudahan yang ada di PKM Serkam itu sendiri. Begitu juga untuk masyarakat. Mungkin masyarakat contohnya daripada Persatuan Kampung ataupun Jawatan Kuasa Penduduk Kampung ingin menggunakan dewan ataupun ingin mengadakan kursus ke, jadi pun perlu melalui pejabat ataupun pegawai daerah pegawai kemas daerah Jasin hantar surat untuk memohon ataupun memaklumkan ingin menggunakan kemudahan yang ada di PKM Serkam itu sendiri lah. Okey. Jadi kita nak tahu juga proses untuk permohonan penggunaan kemudahan di PKM Serkam. Adakah ia akan mengambil masa yang lama ataupun berapa tempoh masanya? Okey, dia bergantung kepada pengurusan pejabat itu sendiri, tapi berdasarkan pengalaman saya setakat ni daripada pihak kemas ni kita terbuka untuk menerima apa-apa sahaja permohonan daripada masyarakat khususnya untuk menggunakan kemudahan premis di PKM Serkam ni sendiri. Okey. Jadi just perlu membuat surat permohonan dan serahkan kepada pejabat kemas daerah. Betul. Okey. Jadi just tunggu tempoh kelulusan tu akan dimaklumkanlah kepada pemohon lah. Betul. Okey. Okay, Tapi next. secara dasarnya memang kita di pihak kemas, di PKM Serkam ni kita amat mengalu-alukan lah khususnya kepada masyarakat di Dun Serkam sendiri untuk bersama-sama kita menggunakan kemudahan ataupun mengimarahkan lagi kemudahan-kemudahan yang sedia ada ni lah. Memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh pihak Serkam, pihak kemas Serkam kan? Memanfaatkan, itu yang saya nak cakap tadi. Okey. Okay, ni surau. Okay, ni surau, ya betul. Okay, ni kemudian dewan. Okey, ni antara salah satu kemudahan yang boleh digunakan oleh orang awam. Betul tu. Okey. Jadi dewan ni memuatkan lebih daripada 90 orang. 90 orang besar. Tapi sekarang kita disebabkan PKP jadi kita ada Penjarakan. Sosial. Jadi dengan adanya penjarakan sosial ni kapasiti dewan, kapasiti penggunaan dewan tu mungkin berkurang lah. Daripada 90 mungkin separuh daripada tu lah, mungkin dalam 50 sajalah. Sekarang ni kita dapat menampung penggunaan dewan tu. Sebab kita jaga jarak fizikal kita kan sebabkan COVID-19 sekarang ni. Tapi kalau ikutkan secara asasnya memang memuatkan lebih daripada 90 orang lah dewan ni untuk kegunaan dalam satu masa tu. Okey, tentang sewaan tu untuk penggunaan ni dia akan dikenakan sedikit charge ke? Okey, yang saya difahamkan dewan ni kita tidak akan kenakan apa-apa charge lah. Wow. Ya betul. Menarik. Kita perlukan surat lah daripada surat kepada pejabat kemas daerah. Okey, untuk permohonan penggunaan dewan ni perlu memohon sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum ataupun berapa lama tempoh sebelum event berlangsung? Kita nak mohon. Bergantung juga kepada event dan bergantung juga kepada kekosongan jadual bagi dewan tersebut lah. Mungkin kadang-kadang kita tengok kat jadual ada program lain kan. Jadi bergantung kepada tarikh dan masa kekosongan jadual untuk dewan tersebut lah. Tapi kita daripada pihak kemas sendiri memang terbuka untuk menerima permohonan untuk mana-mana jabatan ataupun NGO untuk menggunakan kemudahan yang ada. Seperti yang Puan Nadira cakap tadi, permohonan tu lebih awal lebih baik lah untuk kita masukkan ke dalam jadual lah sebenarnya. Untuk kita booking siap-siap ke dalam jadual. Okey, dalam dewan ni dia ada sediakan slide ke? Ada projector? Yes.
kita sebenarnya dalam dewan tu kursi meja tu dah tentu orang lah, memang ada. Ya. PA system pun ada, PA mikrofon. system ada. PA system dan mikrofon pun ada. Skrin layar putih skrin layar putih pun ada. Cuma dari segi projektor tu mungkin kita akan minta pihak urus setia ataupun pihak pemohon sendiri sediakan lah. Jadi PA system ada, kursi meja ada dan skrin layar putih tu pun ada kan? Betul. Okay, saya rasa lengkap kemudahan dewan yang ada di PKM Serkam ni. Jadi untuk orang awam lah, lepas COVID nanti kalau nak memanfaatkan boleh buat permohonan kepada pihak kemas. Buat surat dulu dan tunggu kelulusan. Betul? Betul. Okey. Ni bilik insan. Okey, boleh terangkan sikit bilik insan maksudnya? Okey, untuk makluman, kita di Kemas ni kita ada pemaju masyarakat bina insan. Maksudnya pemaju masyarakat bina insan ni dia yang akan menguruskan ataupun menyelia hal-hal yang berkaitan dengan bina insan lah. Ataupun bina insan ni lebih kita faham lah, katalah bahasa kampungnya macam ustazah. Ustazah lah, maksudnya dia more kepada pengurusan bina insan tu sendiri, kerohanian tu sendiri. Sasya lah, lebih kepada sasya. Yes, contohnya sebab kita dekat bina insan ni, kita ada kelasnya juga, kelas bina insan. Kelas bina insan ni contohnya macam kita kelas ikra kita ada, ataupun kita ada smart solat, kita ada kelas mengaji dan juga ada kelas tazkirah, betul? Jadi kegunaan apa tu? Menarik. Menarik. Jadi kegunaan bilik bina insan ni adalah untuk kita menempatkan kelas-kelas tersebut lah. Maknanya mungkin kita adakan sedikit tazkirah, kita gunakan di bilik bina insan. Mungkin kita nak adakan kelas mengaji ikra, kita boleh gunakan bilik bina insan. Kita ada kelas ataupun kelas berkenaan dengan smart solat. Jadi penerangan berkenaan kelas smart solat tu kita akan adakan smart solat je. Akan diadakan di bilik bina insan. Jadi ini adalah salah satu kegunaan bilik bina insan tu sendirilah, ataupun kelas bina insan tu sendiri yang terdapat di PKM Serkam. Okey, smart solat tu program untuk kaki tangan ataupun untuk orang awam juga? Smart solat. Smart solat ni merupakan salah satu program di bawah Kemas yang mengkhususkan kepada orang awam lah. Dia more kepada kita mengulang kaji balik cara-cara nak solat secara asas lah. Maksudnya kadang-kadang kita ni Saya rasa program smart solat ni macam first time saya dengar smart solat kan. Memang ada program dalam modul latihan Kemas ke smart solat ni? Dia program ni bukan, maksud saya bukan, dia tidak tertumpu kepada kelas, tapi dia more kepada program. Maksudnya more kepada kursus jangka pendek lah. Macam kursus jangka pendek. Okey, nak tanya smart solat ni. Okey, smart solat ni adakah program ni dilaksanakan di semua Kemas di seluruh negara ataupun hanya dibuat di PKM Serkam saja? Ya, betul. Di seluruh di negeri-negeri lain pun kita ada laksanakan program smart solat. Sebab program ni juga bergantung kepada peruntukan ataupun bajet yang diberikan lah kepada pejabat kemas daerah. Untuk kita di pejabat kemas daerah ni menganjurkan program tersebut. Tapi program tu dia berkonsepkan seperti macam kursus pendek lah. Mungkin 1 ataupun 2 hari. Di mana pengisiannya kita akan, macam saya cakap tadi, kita more kepada nak mengulang kaji semula cara-cara ataupun asas-asas kita solat. Kadang-kadang kita solat ni ada dia punya kekurangan, ada kepincangan. Jadi di sini kita macam ulang kaji balik. Sebenarnya katalah kita nak solat, kita kena berdiri betul-betul tegak. Tak boleh terus ambil tempat terus angkat takbir, tak boleh. Kita kena berdiri tegak juga. So kita akan remind balik ataupun ulang kaji balik kita punya rukun-rukun solat, cara-cara ambil air semayang. Kadang-kadang kita ambil air semayang pun basuh tangan tak habis. Betul tak?
Tapi ni kita ulang balik cara sebenarnya, kena cara basuh tangan macam mana dan sebagainya. Okey Cik Fiza, macam mana masyarakat awam nak tahu kelas smart solat tadi? Macam mana diorang nak menyertai kelas smart solat tu? Okey, biasanya kita di pihak kemas akan mewar-warkanlah program yang dilaksanakan di kemas tu sendiri. Jadi kita memfokuskan kepada masyarakat sekitar lah, masyarakat luar bandar khususnya. Di mana kita akan menghebahkan ataupun mewar-warkan program yang akan kita laksanakan. Bukan hanya untuk program smart solat saja, tapi macam-macam mana-mana program lah. Dari segi khusus kemahiran yang pendek ataupun kelas-kelas kemahiran yang ada, kita akan mewawarkan kepada masyarakat sekitar lah melalui media sosial, di Facebook kemas sendiri, sama ada kita juga melalui pihak Jeprun ataupun pihak JPKK, Jabatan Kuasa Pengurusi Kampung. Dalam masa yang sama juga kita mengedarkan risalah ataupun flyers kepada pihak umum, pihak masyarakat untuk menghebahkan ataupun mewar-warkan program ataupun kelas-kelas kemahiran dan juga kemudahan yang disediakan di PKM Serkam tu sendiri. Lepas ni boleh berkongsi dengan PIK Sungai Rambai lah, kita pun boleh war-warkan kepada komuniti. Betul-betul. Tak jadi masalah sebab sebelum ni pun kita di pihak Kemas pun pernah bekerjasama kan dengan Pusat Internet Desa Sungai Rambai dalam program khusus Asal Shopee tu. Jadi kita cuba untuk mengadakan lebih banyak kerjasama dari program bersama tu untuk InsyaAllah untuk kita masyarakat lebih aktif lepas COVID nantilah. Betul tu. Sebab sekarang ni musim COVID dan musim PKP kita ada kekangan lah kan. Betul. Tapi mungkin kita akan berbincang untuk buat program online macam ni kan. Okay, boleh tengok. Yes. Okay, next. Sorry. Bilik craft. Okey, bilik craft seperti macam bilik Bina Insan tadi, kita kalau bilik Bina Insan kita ada pemaju masyarakat Bina Insan lah yang akan menyelia bilik tersebut. Jadi bilik insan ada satu pemaju yang menjaga, orang cakap tu menguruskan bilik Bina Insan tadi. Betul? Betul. Okey. Bilik craft, kita akan ada seorang pemaju masyarakat yang menguruskan bilik craft ni. Di mana pemaju masyarakat ni juga bertindak untuk mewujudkan kelas craft, kelas-kelas craft, kemahiran craft lah di situ untuk masyarakat sekitar lah juga. Jadi konsepnya pun sama. Di bilik craft ni kita wujudkan kelas kemahiran yang melibatkan masyarakat, di mana kita akan adakan kelas-kelas kemahiran yang berkaitan dengan kraft tangan lah. Contohnya gubahan bunga ataupun gubahan bunga coklat coklat bukit. Kita ada juga seperti gubahan ataupun hiasan basuh dan sebagainya lah, yang berkaitan dengan kraft tangan. Okay. Untuk orang cakap tu latihan kraft ni, dia dianjurkan setiap bulan ataupun bila dianjurkannya? Untuk makluman, kita dikemas ni untuk kelas-kelas kemahiran ni, kita terdapat kita ada dua konsep. Yang pertama, kelas kemahiran sendiri, di mana kelas kemahiran ni yang diajar ataupun tenaga pengajar ni daripada pemaju masyarakat kemas tu sendiri dalam bidang kemahiran, di mana masa ataupun waktu kelas ni ditentukan oleh cikgu ataupun pemaju masyarakat kelas kemahiran itu sendirilah. Kebiasaannya memang hari Isnin hingga hari Khamis. Masa tu tertakluk kepada pemaju hasil perbincangan daripada peserta kelas dan juga pemaju masyarakat itu sendiri. Cik Fiza mungkin boleh explain macam mana nak menjadi peserta. Perlu berdaftar dengan kemas, macam mana caranya? Supaya orang awam di luar sana boleh tahu macam mana kita nak sertai kelas craft kan?
Okey, untuk makluman kepada sesiapa ataupun orang awam di luar yang berminat untuk menyertai ataupun bersama-sama di dalam kelas kemahiran, bukan saja kelas kemahiran craft tapi mungkin kelas kemahiran masakan, kelas kemahiran jahitan ataupun kelas kemahiran komputer ataupun pusat sumber ataupun kelas bina insan, cara untuk mendaftar boleh terus ke pejabat Kemas Daerah Jasin ataupun boleh menghubungi pejabat Kemas Daerah Jasin lah untuk mendaftar kelas-kelas yang kemahiran, kelas-kelas kemahiran kita sediakan lah. Ataupun dalam masa yang sama juga orang awam semua boleh merujuk kepada masyarakat, pemaju masyarakat ataupun tenaga pengajar tu secara terus untuk berdaftar dengan mereka. Okey, untuk menjadi peserta tu ada yuran ke? Okey, dah semestinya memang ada yuran lah. Tapi yuran yang dikenakan ni amat berpatutan lah. Seiring dengan apa orang cakap, seiring dengan tujuan Kemas tu sendiri untuk membantu ataupun memberi kemahiran kepada masyarakat luar bandar khususnya. Jadi yuran ni juga tertakluk kepada hasil perbincangan dari tenaga pengajar ataupun pemaju masyarakat tersebut dengan peserta-peserta kelas itu sendiri. Jadi secara umumnya saya melihat yuran yang dikenakan amatlah berpatutan. Mungkin setahun RM10. Berbaloi. Setahun RM10 tapi kelasnya adalah setiap minggu. Setiap minggu. Jadi ianya berbaloi dengan kadar yuran yang diberikan, amat-amat berbaloi lah sebenarnya dengan apa yang kita dapat. Di mana setiap minggu kita akan dapat kemahiran-kemahiran yang diberikan dengan hanya yuran mungkin RM10 setahun ataupun RM20 setahun. Betul. Jadi kan untuk menjadi peserta minimum umur berapa? Okey, untuk menjadi peserta bagi kelas-kelas kemahiran ni sebenarnya ia terbuka. Jadi dari golongan belia pun boleh, dari golongan warga emas yang berminat pun boleh. Sebab rata-ratanya ada juga pakcik-pakcik ataupun makcik-makcik kan yang pun cakap di dalam golongan warga emas ni berminat untuk mungkin duduk rumah nak ingin mengisi masa lapang, nak belajar lagi pun cakap kemahiran-kemahiran memasak ke apa kan. Jadi mereka ramai berminat untuk mendaftar kelas-kelas kemahiran yang diadakan di Kemas khususnya. Okey. Itu satu benda yang menarik ya. Jadi tiada had umur Tiada had umur, betul. Selagi berminat boleh jadi peserta. Tiada had umur, tiada apa orang cakap, tak kisahlah kita daripada dia terbuka lah bagi mana-mana golongan kaum. Maknanya India. Kan warga negara Malaysia lah. Ya pastinya warga negara Malaysia lah. Malaysia. Okey, ni pusat sumber. Ni pusat sumber. Pusat sumber ni dibuka waktu bekerja lah, waktu pejabat. Buat masa ni dibuka untuk waktu pejabat dan terbuka juga untuk masyarakat umum lah. Maknanya sesiapa yang ingin membuat peminjaman ataupun pemulangan buku terbuka khususnya kepada para pelajar lah, sebab kebanyakan daripada para pelajar sendiri yang menggunakan ataupun yang meminjam buku yang ada di pusat sumber Kemas ni. Okey, jadi tak perlu berdaftar sebagai ahli untuk meminjam buku di Kemas. Andai kata kalau ingin, sebab kita di pusat sumber PKM Sekam juga ada menyediakan borang keahlian. Jadi sesiapa yang ingin meminjam buku sebagai ahli pun boleh, ingin meminjam buku sebagai non-ahli pun boleh, bukan ahli pun boleh. Ada, untuk pinjaman tempoh pinjaman. Ada bayaran. Tempoh. Tanpa bayaran, tanpa bayaran. Betul, tanpa bayaran, betul. Tempoh pinjaman berapa? 2 minggu? Seperti pusat sumber lain juga ataupun perpustakaan-perpustakaan di sekolah juga, tempoh pinjaman tu memang kita hadkan selama 2 minggu lah kebiasaannya. Untuk 2 minggu. Jadi untuk mendaftar sebagai ahli ada yuran? Ya, ada yuran. Dan seperti yang saya cakap tadi, yurannya
Kalau katalah sebelum ni kelas-kelas kemahiran dalam RM10 ataupun RM20, tapi di Okey. kelas super mungkin RM5 ataupun RM10 jugalah macam tu. Itu seumur hidup? Itu untuk setahun. Setahun. Jadi kena renew lah. Setahun renew. Betul. Okey. Okey, untuk dalam musim PKP ni, Okay. boleh menerima pengunjung daripada luar ke untuk ke pusat sumber? Kita dalam musim PKP sekarang ni pun baru-baru ni pun kita menerima arahan bahawa Melaka dilaksanakan PKP kan. Okay. Jadi memang arahan daripada jabatan kita tidak dibenarkan lah untuk menerima buat masa ni lah untuk menerima pengunjung untuk menggunakan kemudahan yang ada lah. Okey, faham. Okey. Jadi ada buku bahasa dari kanak-kanak hingga ke universiti ke dekat sini buku? Ya, betul. Buku ni pun cakap terdapat dia punya genre-genrenya lah. Maksudnya mungkin dari segi pelajar universiti ataupun mahasiswa universiti punya subjek pun ada, ataupun apa buku-buku untuk mahasiswa ada, untuk pelajar sekolah menengah pun ada. Jadi kita boleh panggil dia sebagai mini library jugalah. Tak perlu pergi ke perpustakaan awam yang jauh, boleh singgah dekat PKM Serkam untuk dapatkan buku, pinjaman buku. Betul kan? Ya, betul. Betul. Sebab bukan sahaja servis ataupun kemudahan peminjaman buku, tapi kita di pusat sumber ni juga kita ada kemudahan ruang belajar ataupun ruang perbincangan. Kalau macam sebelum-sebelum ni kita seringlah menerima kunjungan daripada mahasiswa-mahasiswa daripada masyarakat Dun Serkam ni sendiri yang pun cakap membuat discussion ataupun group discussion nak menyelesaikan assignment yang mereka kena buat secara online lah. Jadi mereka menggunakan ruang belajar dan juga buku rujukan yang ada di pusat sumber kemas ni sendiri. Seronok lah, menarik. Banyak perkhidmatan yang ada di kemas Serkam ni. Okey. Betul. Okey, kita pergi ke next. Bilik masakan. Okey. Bilik masakan ni pun kelas dia pun setiap minggu jugalah. Betul tu. Bilik masakan ni ataupun sebenarnya lebih dikenali sebagai pusat masakan lah. Pusat masakan ni pun juga terdapat kelas yang diadakan setiap minggu di situ, di mana ianya juga diselia oleh seorang pemaju masyarakat yang juga akan menjadi tenaga pengajar untuk kelas kemahiran masakan di situ, di pusat masakan ni. Untuk makluman juga, pusat masakan ni saja bukan untuk kegunaan bagi kelas, tapi adalah kegunaan untuk seandainya terdapat kursus ataupun program-program yang melibatkan untuk makan dekat tengah hari ke sarapan ke. Jadi kita akan gunakan pusat masakan ni lah untuk peserta-peserta tersebut makan di sini. Jadi dewan makan lah. Betul, maknanya macam dewan makan. Ya, betul, dewan makan. Jadi peserta-peserta tu akan makan di pusat masakan ni ataupun di dewan makan yang ada ni lah. Okey, macam kita tahu kan tadi ada banyak bilik kan. Setiap pusat-pusat dalam PKM Serkam ni ada page sendiri ke ataupun hanya ada satu page je? Page di Facebook, ada tak page? Macam page Page Facebook. Facebook page. Facebook page. Setakat ni hanya yang ada Facebook page ni adalah pusat digital lah, komputer lah, pusat digital komputer ataupun hub digital. Yang bagi kemudahan-kemudahan lain ataupun premis lain ni atau bilik-bilik lain ni, kita berfokuskan kepada Facebook kemas daerah Jasin tu sendiri. Okey. Jadi sebarang maklumat dia akan update di Facebook daerah Jasin tadi lah. Betul. Sebarang maklumat berkenaan dengan pembukaan kelas, kemudahan-kemudahan yang disediakan, program-program yang telah dianjurkan, banyak diupdate di Facebook Kemas Jasin tu sendiri. Kemas Jasin. Okey, baik.
Seterusnya bilik jahitan. Yang ni memang orang semua familiar lah bila cakap pasal kemas. Ada kelas jahitan, ada kelas memasak, kelas craft tangan kan. Betul. Jadi bilik jahitan ada banyak mesin juga ni. Ada mesin yang old school dengan yang moden juga. Betul. Okey, untuk makluman bilik jahitan ataupun orang lebih kenal sebagai bengkel jahitan lah sebenarnya. Bengkel jahitan. Yes. Bengkel jahitan. Pun disedia oleh seorang pemaju masyarakat ataupun tenaga pengajar yang daripada kemahiran jahitan itu sendirilah. Jadi di situ terdapat juga diwujudkan kelas jahitan lah untuk masyarakat sekitar. Dan kelas jahitan ni juga seperti kelas-kelas lain, yuran pun dikenakan, masa pun bergantung ataupun tertakluk pada tenaga pengajar, hasil perbincangan tenaga pengajar dan juga peserta-peserta kelas tersebut lah. Jadi dia punya lepas dah jadi peserta, kita dapat sijil tak? Okey, dah semestinya dapat sijil. Okey, sebenarnya program-program yang dianjurkan oleh Kemas ni memang peserta akan terima sijil lah, akan menerima sijil khusus ataupun sijil daripada kelas-kelas kemahiran yang telah diadakan lah. Habis saja ataupun selesai saja kelas ataupun kursus tersebut. Jadi kita akan adakan sedikit majlis penyampaian sijil bagi peserta-peserta yang telah mengikuti kelas kemahiran ataupun kursus kemahiran daripada Kemas sendiri. Okey Cik Fiza, mungkin boleh dengan kita tahu dengan latihan kemahiran yang diberi oleh pihak Kemas, mungkin ada orang cakap tu input, apa orang cakap tu, kebaikan kepada peserta-peserta. Mungkin ada pencapaian tertentu yang diperoleh daripada peserta-peserta yang boleh dikongsikan dengan orang awam yang tengah tengok kita sekarang ni? Boleh ulang tak clear tadi? Suara tak clear. Okay, sorry. Macam kita tahu, Kemas memberikan latihan kepada komuniti kan? Ya, betul. Jadi mesti ada peserta-peserta yang telah mencapai orang cakap tu satu tahap yang membanggakan hasil daripada menjadi peserta daripada bengkel-bengkel yang dianjurkan di Kemas. Jadi mungkin boleh kongsikan pencapaian yang terbaik daripada peserta yang Cik Fiza tahulah. Okey. Mungkin ada yang dah buka bisnes ke? Apa tu? Ada yang? Mungkin ada yang dah buka bisnes, cari baju ke macam tu. Okay, kita secara dasarnya Kemas ataupun di Jabatan Kemajuan Masyarakat ni memang tujuan kita adalah untuk memberi pendidikan khususnya kepada masyarakat luar bandar tu lah, di mana kita ingin membangunkan masyarakat-masyarakat khususnya di luar bandar ni. Jadi kita di Kemas khususnya bagi pendidikan dewasa kita memberi perkhidmatan dari segi kelas-kelas kemahiran lah. Di mana kelas-kelas kemahiran ni sebagai contoh tadi kelas-kelas jahitan, kelas memasak, kelas craft yang kita berikan kepada masyarakat ni, mereka boleh mengoptimumkan kemahiran mereka. Sama ada dari segi untuk mereka contohnya belajar kelas kemahiran masak ni untuk menjadi dan menggunakan kemahiran dia untuk menjadi seorang usahawan dalam bidang masakan. Mungkin ingin menghasilkan pun cakap masakan ataupun pendapatan. Betul. Ingin membuat pendapatan sampingan, betul. Sampingan dari kemahiran masakan yang mereka ada. Jadi di situ kita di pihak Kemas ini juga bukan saja memberi pendidikan dari segi kemahiran, tapi membimbing mereka. Maksudnya di sini mereka kita dah bagi kemahiran pendidikan kemahiran tu. Dalam masa yang sama kita juga membimbing mereka, di mana mereka di pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat juga ada menyediakan tapi ada memberi peralatan-peralatan untuk kemudahan mereka untuk pergi lebih jauh. Sebagai contoh kita mengajar seorang makcik Kia ni. Okey, Kia. Dari segi inilah kemahiran masakan, membuat kek. Okey.
Dalam masa yang sama Makcik Kia ni berminat untuk menjual kek-kek hasil daripada kemahiran yang dia ada. Jadi di situ mungkin Makcik Kia ada kekurangan dari segi peralatan ataupun kemudahan untuk membuat kek. Jadi kita di pihak kemas ni akan meneliti pemohon ataupun pemohon-pemohon yang mana berkelayakan, yang mana berminat secara berminat secara terus. Jadi kita akan memberi bantuan peralatan. Maknanya kita akan memberikan peralatan membuat kek lah. Contohnya mixer ataupun oven. Bagi digunakan untuk Makcik Kia membuat pendapatan ataupun menghasilkan pendapatan yang lebih lah. Untuk dia menjual kek-kek yang ada. Jadi peralatan tu akan diberi secara percuma. Betul, tapi bergantung kepada peruntukan jabatan juga dan juga kepada pemohon ataupun penerima yang sebetul-betulnya layak lah mengikut kriteria yang ditetapkan. Jadi kemas juga ada memberi bantuan peralatan kepada komuniti, cuma pemohon akan diteliti terlebih dahulu kelayakannya dan baru akan diberi mengikut peruntukan yang disediakan oleh pihak kemas lah. Betul. Okey, jadi permohonan ni terbuka sepanjang tahun ke? Dia bergantung kepada peruntukan jabatan sendiri. Oh, jabatan sendiri. Peruntukan jabatan. Sebab kita di kemas sekarang ni bukan sahaja memberi pendidikan tetapi membimbing. Dan sekarang ni kita dalam fasa untuk membantu mempromosikan produk mereka pula. Sebagai contoh, kita sekarang ni dah bagi kelas kemahiran. Kelas kemahiran contoh. Lepas tu kita dah bagi dia cara-cara nak buat kek apa semua. Lepas tu kita dah bimbing dia, dah bagi bantuan peralatan untuk dia buat kek apa semua. Sekarang ni dia dah buat kek. Sekarang kita kemas di fasa untuk membantu mempromosikan produk mereka pula. Sekarang ni dia dah buat kek, kita bantu untuk promotekan kek dia ni. Kat mana nak jual. Jadi sekarang pendek kata kemas membantu daripada awal sehingga akhir. Betul. Bukan kita bagi kemahirannya tapi kita bantu promote jugalah. Betul, kita bagi kemahiran, kita bimbing dari segi penggunaan peralatan dan kita juga bantu dari segi promosi produk. Kita ke arah itu sekarang. Ke arah itu sekarang dalam rancangan. Bagus. Okey. Jadi faham yang tu klasifitas tu. Okey. Seterusnya kemudahan asrama. Okey, kita juga di PM Sekam juga kita adanya kemudahan asrama untuk kegunaan bagi NGO ataupun masyarakat ataupun jabatan-jabatan yang mengadakan program ataupun khusus di PKM Sekam. Jadi kemudahan asrama ini terdapat 2 blok lah untuk lelaki dan perempuan dan juga terdapat bilik VIP yang menempatkan 1 bilik 2 orang dan 1 bilik 4 orang. Dan untuk asrama ni juga boleh menempatkan lebih daripada 60 orang lah peserta dalam satu masa. 60 orang maksudnya 30 lelaki dan 30 perempuan lah untuk blok. Betul. Ya betul. Jadi besar jugalah. Dilengkapi dengan aircon, toilet dan juga kemudahan-kemudahan yang ada lah seperti katil, tilam, cadar dan juga bantal. Yang untuk penggunaannya pun boleh melalui permohonan jugalah tanpa bayaran. Okey, permohonannya melalui pejabat kemas daerah. Cuma kita kenakan charge untuk penggunaan cadar dan juga sarung bantal lah. Charge untuk kita rolling balik untuk nak basuh cadar dan juga bantal tersebut lah. Okey, faham. Ini kemudahan dia. Ini bilik dia. Betul. Okey, bersih lah. Ada double dan juga single. Satu room tu untuk semualah betul. Cuma sekarang ni andai kata dalam tempoh PKP ni cuma kita masih juga mengekalkan jarak sosial yang ada. Jarak sosial. Walaupun tapi kita kekalkan juga lah. Mungkin satu katil tu memang seorang. Jadi kita adakan jarak juga lah. Jarakan lah. Okey, faham.
Okey, sekarang pusat digital komputer. Okey. Pusat digital komputer ni ataupun dikenali sebagai hub digital lah. Juga mempunyai pemaju masyarakat yang disediakan. Jadi pemaju masyarakat tu adalah saya sendirilah. Okay, kemudahan yang disediakan adalah untuk penggunaan komputer. Komputer. Situ juga terdapat kemudahan internet berkelajuan tinggi lah. Okay. Situ juga kita ada ruang santai, kita ada ruang rehat, kita ada ruang perbincangan ruang perbincangan dan juga sebagainya. Okey, ada berapa PC tu Cik Fiza? Yang mana? Ada berapa PC? Oh, PC. Okey, buat masa ni komputer. yang dekat dengan gambar tu kita ada 12 PC lah dalam tu. Okey. 12 PC. Dan saya dimaklumkan selepas ni kita akan dapat lagi 3 PC lah untuk dimuatkan di dalam pusat digital komputer. Okey, Cik Fiza boleh terangkan untuk penggunaan pusat digital komputer, bayarannya? Okey, untuk makluman semua, pusat digital komputer ni seperti juga pusat sumber, dia dibuka waktu pejabat lah. Jadi terbuka kepada masyarakat sekitar dan juga mana-mana pihak yang ingin menggunakan penggunaan komputer. Jadi cas ataupun cas yang dikenakan adalah sejam adalah RM2 lah penggunaan komputer. Seperti perkhidmatan ataupun pusat-pusat internet, sisi cyber cafe lain. Cuma kita di sini menghadkan dari aspek jumlah kedatangan peserta itu sendiri waktu PKP ni. Okey, ada tak pendaftaran untuk ahli dan kelebihan untuk ahli di pusat digital komputer? Okey, kita ada buka keahlian lah. Keahlian di mana keahlian ataupun sesiapa yang berminat untuk mendaftar kelas komputer lah. Kelas komputer, dia boleh berbuat demikian lah dengan menghubungi pejabat ataupun boleh menghubungi saya sendiri selaku pemaju masyarakat yang menyelia pusat digital komputer. Jadi keistimewaan sebagai ahli, seperti biasa dia akan dapat menyertai kelas-kelas kemahiran. Percuma. Kelas-kelas kemahiran, dan seandainya ada kursus ataupun program-program kursus jangka pendek, keutamaan untuk mereka yang berdaftar ini adalah diutamakan lah. Di sini juga kita menyediakan kemudahan-kemudahan untuk print ataupun fotokopi, print, fotokopi dan juga scan. Okey, untuk musim PKP ni ada terima pengunjung tak? Okey, buat masa ni PKP ni, sebab PKP ni pun baru lagi dilaksanakan. Dan dilanjutkan sehingga 4 Februari kan? Jadi kita memang tidak dapatlah menerima pengunjung demi mengawal mengawal situasi yang ada. Betul. Kita takut juga lah kan. Berjaga-jagalah. Betul. Okey. Habis PKP memang kita akan menerima pengunjung seperti biasa. Seperti sebelum ni juga kita pun boleh menganjurkan program ataupun kelas kemahiran seperti biasa. Dan khusus jangka pendek seperti biasa lah. Okey. Seterusnya, okey. Kita dah terangkan banyak tadi tentang bilik-bilik latihan, yuran penyertaan. Seterusnya, apa lagi nak tanya? Umur tadi had umur betul kan? Terbuka kepada umum, tak kira bangsa. Betul. Tanpa kira lapisan umur. Betul. Mungkin boleh nak promote kemas kan? Cik Fiza boleh terangkan perbezaan menyertai latihan di kemas dengan latihan di luar. Perbezaan seperti yang
saya cerita tadi, yang saya kongsikan tadi, kita di Kemas ni memfokuskan kepada pembangunan masyarakat itu sendiri lah. Jadi kemudahan-kemudahan ataupun pendidikan-pendidikan yang kita sediakan ni khusus untuk masyarakat. Macam yang saya kongsikan tadi, kita memberi pendidikan kepada masyarakat. Terus di samping kita membimbing mereka, dalam masa yang sama kita akan mempromosikan produk ataupun hasil kemahiran mereka lah, untuk membantu mereka menambah pendapatan sampingan ataupun menjadi seorang usahawan yang berjaya. Itu merupakan salah satu tujuan utama Kemas dalam membantu masyarakat. Berbeza dengan agensi ataupun NGO-NGO lain yang kebanyakan ataupun rata-rata mereka berfokuskan kepada mungkin mencari sedikit keuntungan daripada kursus-kursus ataupun kemudahan yang mereka sediakan. Tapi dari pihak Kemas, fokus kita adalah untuk membantu masyarakat itu sendiri. Itu berbeza dari segi aspek yuran yang sangat berbeza. Di Kemas yuran yang sangat berpatutan, tapi mungkin di agensi lain ada yang saya tengok NGO lain yang yuran khusus dikenakan sangat boleh dikatakan satu hari sampai 100. Itu ikut hari. Kalau macam kita ni amat berbaloi lah kepada sesiapa yang ingin menyertai dan bersama-sama dalam Kemas, kelas kemahiran Kemas itu sendiri. Okey, faham. Jadi sebagai rumusannya Cik Fiza untuk hari ni? Sebagai rumusannya banyak yang telah dikongsikan dari segi kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk masyarakat sekitar, khususnya di Dun Serkam dan juga di Parlimen Jasin, kemudahan-kemudahan premis ataupun kelas-kelas kemahiran yang ada. Jadi saya mewakili pusat kegiatan Kemas masyarakat pusat kegiatan masyarakat Kemas PKM Serkam mengalu-alukan kepada masyarakat ataupun orang-orang awam yang mana berminat untuk menyertai kelas kemahiran ataupun berminat untuk menganjurkan program dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di Pejabat Kemas, boleh berbuat demikian, boleh berhubung secara terus ke Pejabat Kemas Daerah Jasin untuk menyatakan permohonan. Kami di Pejabat Kemas Daerah Jasin secara dasarnya memang terbuka menerima mana-mana permohonan, sama ada ingin menggunakan permis ataupun ingin bersama-sama di dalam kelas-kelas kemahiran yang ada, bagi sama-sama kita membantu masyarakat khususnya masyarakat di sekitar ataupun di luar bandar untuk kemudahan ataupun untuk kesenangan kita bersama, kemajuan kita bersama. Yes. Okey, jadi saya sebagai rumusan terima kasih kepada Cik Fiza selaku pemaju masyarakat HAP Digital Kemas kerana sudi meluangkan masa bersama Pusat Internet Community untuk diterima ramah dan berkongsi kemudahan dan manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh komuniti yang ada di Kemas. Jadi pendek kata saya pada hari ini dengan orang cakap temu ramah bersama Kemas, saya harap masyarakat di luar sana dapat lebih memahami fungsi-fungsi Kemas dan tahu apa orang cakap tu kemudahan yang disediakan oleh pihak Kemas Serkam dan juga tahu cara macam mana nak berdaftar sebagai peserta untuk mendapatkan perkhidmatan, bagaimana caranya, melalui apa, media dan sebagainya. Betul. Jadi saya harap live kali ini sangat bermanfaat untuk semua dan jangan lupa untuk kongsikan kepada semua supaya semua orang dapat manfaat daripada perkongsian di live kami pada pagi ini. Okay? Betul. Sebarang makluman ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh berhubung terus ke Pejabat Kemas Daerah Jasin ataupun boleh follow Facebook
Facebook Pejabat Kemas Facebook Kemas Daerah Jasin. Boleh type Kemas Daerah Jasin. Jadi boleh friend lah. Jadi segala info, makluman ataupun perkongsian sama-sama kita boleh tengok di Facebook juga. Jadi hasil perkongsian saya pada hari ini juga atas kapasiti saya sebagai pemaju masyarakat di Kemas Parlimen Jasin. Jadi untuk makluman lebih lanjut ataupun prosedur lebih lanjut boleh berhubung terus ke pejabat Kemas Daerah Jasin. Okey. Terima kasih juga kepada pihak Pusat Internet Sungai Rambai kerana sudi menerima ramah ataupun berkongsi fungsi-fungsi yang ada. Okey, terima kasih Cik Riza. Jumpa lagi kat next live. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.